Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya iaitu KPA Anhak. Dan saya KPA Kian. Okey, so tema kepada hari ini adalah apakah hazanah alam raib yang dimaksudkan. Okey, so macam mana KPA Yan mengenai hazanah alam gaib? Okay. Yang khazanah alam gaib ialah terletak kepada sesuatu, benda atau sesuatu yang setelah membuat pengisian ataupun kadar Okey. seperti minyak ataupun keris ataupun geliga lipan. Di sini kita boleh tengoklah, kalau anda mau tahu apakah mistiknya ataupun pengisiannya, apakah kadarnya, kita boleh jelaskan dengan pertanyaan kepada fans untuk kita membuktikan ini adalah benar, Jujur, benar berlaku dan jujur benda ini adalah pure. Okey. So KPA Yan, awak boleh adakah orang kata cerita ataupun sejarah ataupun KPA Yan pernah lalui mengenai daripada barangan-barangan alam raib dan sebagainya? Seperti keris, seperti keris timbuk lada ni adalah turun-menurun daripada generasi ke generasi ke generasi. Saya tak tahu berapa generasi. Yang saya tahu adalah 7 keturunan. Kirakan daripada tanah Jawa lah. Tanah Jawa? Ya, betul. Okey. Tanah Jawa. Apa? Seperti apa nama dia? Okey, dia seperti kirakan keturunan kerabat Raden lah. Okey. Kerabat Raden. So apakah yang adakah ia benar-benar dikatakan berkadam ataupun dihuni oleh makhluk ataupun sosok yang seperti ramai yang kita dengar ada penjaga kepada setiap barang pusaka. Okey. Keris timbuk lada ni berkodam, ataupun orang Melayu kita panggil berkadam. Dia berkadam semenjak apabila saya menjaga dia, menjaganya apabila saya berzikir kan, berzikir. Jadi apabila saya buka tumbuk lada tu, boleh nampak karat tu menjadi bentuk kalimah. Boleh buka sikit, boleh saya lihat ke apa? Boleh. Jadi Itu apa tu? Itu tasbih ke? itu tasbih lah. Selalu kenapa macam barang pusaka Ketatnya nak buka. Astaga. ketat, dia macam tak kasi buka. Oh, ini namanya tumbuk lada. Tumbuk lada. Tapi dia punya bentuk, dia tak ada macam orang kata look dan sebagainya. Tidak. Awak boleh nampak di sini adalah bentuk kalimah. Nampak? Macam mana kita nak tahu KPA Yan sama ada barang ini mempunyai penjaga ataupun tidak? Try malam berzikir. Boleh jumpa. Pernah dia bunyi ke? Okey, dulu sebelum saya jaga keris ni, pernah diceritakan oleh orang-orang tua lah yang lama keris ni dia bergerak kat dalam ataupun kita simpan dalam almari ataupun gerobok robot Pak Wang orang lama suka cakap jadi dia akan Bukan gerobak payah. kan. Jadi dia
akan menggeletar pula. Dia vibration dulu datuk nenek moyang selalu menjaga keris tumbuk lada ni, diorang suka asapkan. Perlukah kita nak mengasapkan ni semua KPA kan? Jadi apabila kita dah tahu cara mendalamnya agama keris ni memang jaga untuk diasapkan. Tapi kalau tapi jangan sampai bawa ke syirik lah. Jadi tapi yang sebenarnya kalau yang lagi bagus keris ni kita bawakan dia seperti zikir kan. Jadi cuma niat kita ni keris ni untuk apa adalah macam saya niat ni keris ni untuk mempertahankan diri apabila saya di akhir zaman. Jadi niat saya tu. Jadi macam mana maksudnya akhir zaman macam mana? Jadi apabila kita niat keris ni untuk mempertahankan diri pada akhir zaman. Jadi keris ni diizinkan Allah akan menjadikan satu kekuatan yang tak disangka, yang tak pernah kita rasai ataupun mencuba dengan senjata macam gini. Jadi akhir zaman ni apa yang disabda oleh Nabi SAW, apabila kamu ke tempat fasa yang keempat inilah fasa yang keempat ni akan berlaku peperangan di seluruh dunia, seperti inilah macam Islam dengan yang lain lah. Jadi itulah niat saya. Okey, tadi pukul daripada saudara kita Nur Azani, tadi pukul 1.50 lagi driving ke API 10 minutes ke bro. Oh ya, benar sekali saudara. Okey, so saya nak tanya KPA awak nak tanya juga. Okey, saya nak tanya KPA adakah keris seperti sedemikian datang daripada alam raib ataupun alam nyata ataupun dibuat sendiri KPA boleh jelaskan? Okey, keris adalah bermacam-macam keris. Adalah keris dibuatkan daripada alam nyata dan alam gaib. Alam gaib seperti keris yang berbentuk unik yang tidak ada pernah diukir di dalam dunia ataupun tak pernah dijumpa, itu adalah keris gaib lah. Jadi kalau keris yang nyata tu adalah dibuatkan daripada orang yang tukang buat keris. Jadi dia membuatkan keris tu seperti nyawa dia sendiri. Seperti kalau tercalar keris tu, tercalarlah dia. Jadi dia ingatkan buat macam gitulah. Jadi membuatkan keris tu menjadi satu energi yang luar biasa. Okey, kalau gitu berapa usia keris yang awak memilikinya, iaitu keris tumbuk lada? Okey, ini sudah beratus tahun lah. Saya tak tahu, mungkin 200 kot. 200? Dekat 200 lebih kot. So, macam mana boleh kongsi macam mana cara menjaganya, dan pernah tak orang memaharkan ataupun menawar pernah juga dalam segi keris yang dipanggil tumbuk lada? Okey, kerana keris ni antik zaman sekarang berpattern lain. Ini adalah keris antik. Pernah juga ada orang memaharkan 40,000 hingga 80,000. Cuma saya tak jual lah pasal dia antik. Lagipun tumbuk lada ni dia energi yang luar biasa. Jadi saya dah menjaga dia kan. Jadi macam sayang saya nak lepaskan keris ni. Walaupun ada orang pun nak maharkan 500,000 pun saya tak akan. Okey, KPA saya nak tanya, macam mana cara awak nak menjaga keris seperti barangan peribadi awak, ataupun awak boleh kongsikan kepada teman-teman yang mempunyai barangan-barangan seperti awak, seperti barangan pusaka dan sebagainya? Ada tips ke atau ingin awak boleh kongsi kepada mereka yang mempunyai keris juga? Okey, keris ni ialah melambang ataupun melambang raja-raja ataupun
lambang-lambang pendekar ataupun melambangkan Laksmana. Jadi seharusnya kita menjagakan dia dan respect dia keris, kan, hormat keris tu, kerana lambang dia ialah lambang orang Melayu ni. Seperti apa kata hang tua, takkan hilang Melayu di dunia, kan. Takkan Melayu hilang ke dunia. Takkan Melayu hilang dunia. Jadi saya nombor 1 macam India tu balik sikit. Awak jangan tahu Jadi keris tu bagusnya dijagalah dengan baik. Seperti awak ada handphone, awak jaga dia takut pecah, macam itu jugalah. Tapi kalau handphone boleh trade in. Handphone boleh trade in, kan? Okey, tak apa. Okey, soalan saya Okey, apa perbezaan keris yang dipanggil keris lurus Ni keris lurus, kan? Dan perbezaan dengan keris picit. Adakah keris picit itu berada di alam raib ataupun secara tirakat yang orang terdahulu pernah melaksanakan? Keris picit saya tahu dia picit keluar. Dia macam combat dengan pisau. Picit keluar. Bukan keris picit, maksud saya tu, apa yang kefahaman saya daripada saudara Asmara, keris picit tu di mana keris itu dipicit dan melalui puasa. Okey. So macam mana? Awak jangan tengok saya KPI kan. Takut nanti terpesona nanti. Terangkan pasal keris picit. Okey. Keris picit ni adalah seperti awak picit lah, macam itulah. Jadi keris tu bila awak dah buka jadi bila genggaman tu ada tempat picit tu. Macam itulah. Okey. Tapi kalau pendapat saya KPI mengenai kalau keris picit tu, keris picit ia tidak bersarung. Keris picit itu dia tidak bersarung, dan untuk mendapatkan keris picit tersebut ataupun dinamakan keris picit, ia perlu melaksanakan puasa, dan dia ada juga beberapa tirakat untuk memicit kepada besi yang telah dipanaskan. So macam mana ia mengendalikan, ia ada dia punya tirakat, zikirullah, dan juga proses, sama ada puasa ngeblank, puasa mutih ataupun sunat. Okey. So ada KPI lagi yang mengenai tasbih tu, macam mana KPI kan? Adakah, okey, saya nak tanya, minta maaf. Asal kepada keris ini, okey, iaitu keris tumbuk lada, kan? Silakan. Apa yang tumbuk lada tu? Tumbuk lada, hantu kelenting ada. Astagfirullahaladzim. Keris tumbuk lada. Quiet please. Concentrate. Adakah ia daripada lari? Tumbuk lada dia tak ada habis. Alam gaib dia tak pandai tumbuk lada. Dia pakai blender. Okey. Soalan dia bukan. Alam gaib ada tumbuk lada. Dia tak ada pakai blender. Okey, boleh saya tengok kerisnya? Boleh terkeluar makanan tu tadi. Okey. So yang mengenai yang hujung ni Hujung mana? Okey. Ni apa ni maksudnya? Sarung dia Yang ini? dia adalah yang hujung ni adalah tempat penutup dia lah. Jadi tak tajam lah. Jadi yang ini dibuatkan daripada tulang mawas. Tulang mawas. Okey. Jadi aku jangan gelak. Okey. So ini adalah daripada Orang pun gelak tak nak berhenti. okey, ni adalah Tulang mawas. Dan ini juga tulang mawas. Boleh nampak di sini pun tulang mawas. Di sini dia punya tulang mawas panis dia dah hilang. Ini panis yang masih ada. Panis dia masih ada lagi. So tulang dia Tulang mawas. di bahagian mana? Saya pun tak tahulah tulang daripada mana lah. Jadi Tapi apakah khasiat kepada tulang mawas ni? Kenapa perlu disatukan dengan keris ini? mungkin yalah macam okey, macam keris lain ada
tulang harimau lah, kuku harimau kan. Apakah khasiatnya KPE kan? Khasiatnya ialah peninding lah. Hmm. Peninding Kepercayaan sebagai kepercayaan yang orang terdahulu. peninding, pemberi rezeki, dan jangan ketawa. Orang semua cakap jangan ketawa. Kalau ini Oh, ini pasal dia terlalu lama. Pasti saya ikat lah. Tapi bukan saya ikat lah, arwah datuk saya ikat. Pasal dia terlalu lama. tapi coraknya memang cantik KPE. Betul-betul dia ada batu di sini. Batu, Tak tahu ke mana dia pergi pun tak tahu. Dia boleh hilang. Dia Oh, seperti okey. macam delima merah. Dia hilang. Oh, tulang mawas tu ada yang daripada saudara kita Ari Black Label. Betul. Tulang mawas sangat beracun. Pandai awak. Yang betul tulang mawas memang beracun. Sebab tu saya buat ni untuk pertahankan diri apabila di akhir zaman akan berlaku kata orang peperangan akhir zaman. Itulah. Sebagai ia juga adalah salah satu sebagai koleksi bagi yang dalam segi tradisional Melayu kan. Betul, Dan juga ada orang kata bagi yang menyimpan barang-barang pusaka, adakah KPA yang pernah dulu belajar dari segi silat ke kuntau? Kuntau, kungfu, adalah. Saya belajar silat simple-simple sajalah. Kerana untuk kata orang nak menggerakkan dia, saya perlu belajar silat supaya saya dapat membuatkan satu kebatinan tu menjadi kompak. Jadi Menjadi apa, kompak? Jadi persyaratan tu adalah membuatkan bersatu tenaga kita dengan tenaga dalam akan membuatkan satu tenaga batin menjadi kompak. Okey, alhamdulillah. Okey, so yang selalu yang tazbih ni apa? Tasbih saya letak je. Adalah ada satu macam pernah buat zikirullah ke apa ke, tapi Tasbih ni selalu saya buat sembahyang. Jadi saya buat sembahyang, saya suka berzikir kan. Malam pun saya suka berzikir, nak tidur pun saya suka berzikir. Jadi power dia tu makin power lah. Okeylah, alhamdulillah. Tapi kerana saya pernah nampak KPA ni awak merobat seseorang pun menggunakan tasbih. Betul, tasbih. Kenapa? Adakah secara energi dalam badan awak belajar Macam mana awak cakap? dan juga tasbih tu ada bergabung untuk merawat Dia bukan bergabung. Kerana apabila kita ni, jadi sempat kita zikir 33 tu, jadi tak miss. Pasal kita tengah merawat ni, kalau kita sambil nak merawat tu, sambil nak berzikir tu, tiba-tiba takut terlepas. Jadi dia punya beats tu kan, jadi sampailah saya berzikir untuk 33 baru saya letak. Oh, okey. So ada lagi barang yang anda ingin kongsikan selain daripada keris? Boleh, tapi saya muskil lagi punya Ada orang kata keris berdiri macam mana tu? Pasal ada yang dalam segi balancing, berdiri yang secara balancing, awak boleh buat demonstration ke? Okey. Atau pembaca kita tak tahu sama ada benda ni keris ini boleh berdiri. Adakah Keris ia berdiri. dia berdiri ataupun ia sekadar dipanggil balancing? Macam mana berdiri? Okey, dia ada banyak type. Keris berdiri banyak type. Kita dirikan ataupun kita acak dia berdiri. Ataupun kita berdiri dia dengan sarung. Ataupun kita berdiri dia dengan tanpa sarung. Itu adalah secara mistik. Ia menggunakan kadam ke kalau gitu? Atau penjaga? Mungkin tenaga dalam kita dengan aura dan energi yang dikumpulkan all together buatkan keris tu menjadi energi yang kuat, boleh dia berdiri dengan sendiri tanpa bantuan apa-apa. Okey. So awak boleh buat demonstration ke macam mana KPA kan? Demonstration ni Dalam segi balancing ke? Okey. Selain benda tu apa lagi barang awak ada? seperti minyak. Minyak adalah minyak daripada Ni. minyak apa? Oh. Ni adalah minyak Minyak samin. Minyak Minyak kopiah. Minyak serai
Serai apa nama? Minyak apa, akas serai. Akar serai. Ni serau. Serai apa ni? Oh, ini adalah ini saya berkongsi kita pergi BN. Saya berkongsi kepada anda Okey. Bagi yang pertanyaan dalam segi apakah itu alam hazana. Alam hazana bukan sahaja dalam segi dalam segi keris. Alam hazana daripada alam raya bukan sahaja dalam segi geliga dan juga yang keris picit, tetapi ada juga ramuan-ramuan yang berada di alam gaib. Okey, iaitu salah satunya dipanggil bunga serai. Bunga buluh patuk untuk lebih kepada pengasihan kan, dan juga adalah salah satu dipanggil akar cenuai lereng. Okey, itu di mana yang telah dapat ramuan daripada alam bunian. Lereng. Maksud dia apa lereng? Lereng. Lereng itu adalah salah satu dalam segi padepokan keturunan dia. Tapi kalau saya punya part pula, kalau lereng tu macam tayar. Oh, tayar. So awak ingat Puteri Bunian tayar? Lereng ni. Lereng. Lereng tu jaga-jaga. Oh, okey. So, lereng ni bermaksud adalah wilayah ataupun padepokan daripada kerabat Puteri Bunian tersebut. Okey, untuk mendapatkan barang-barang tersebut yang peringkat tinggi. Kenapa pergi BN nangis? Awak nangis. Dia kadang-kadang macam gini. Tengok. Saya takut benda mawar jadi. Kena rasuk dengan Puteri Bunian cik. Astagfirullahaladzim. Okey. Ramuan ni memang agak sukar lah. Dia perlu. Okey. Ini saya berkongsi kepada anda. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Bukan itu saja, ia juga telah disatukan dengan mani gajah asli, bulu perindu, penunduk dan sebagainya. Okey, dan ibu minyak ni adalah lebih dikatakan 33 macam ramuan untuk disatukan. Maka ini adalah salah satu barangan secara nyata mengenai ramuan minyak pengasih, digabungkan juga dengan barangan ataupun dipanggil sepihan barangan daripada alam raib untuk dijadikan ia sebagai minyak pengasih yang ampuh. Bukan mudah untuk membuat minyak tersebut. Ia perlukan tarikh yang sesuai, ia perlukan tirakat, ia perlukan zikirullah yang tertentu, dan ia pun juga harus berinteraksi dengan empunya barang secara alam raib. So bukan mudah untuk membuat sesuatu untuk menjadi yang ampuh sebenarnya. Ini adalah sebagai penghiasan. Tetapi kalau sekiranya ada yang benar-benar berhajat, Saya pernah guna tu. okey, dan ia juga telah digabungkan dengan mani gajah Lampung apa yang saya lihat. Betul. Okey, dan ia memang betul-betul untuk dibuat sebagai galeri ataupun show yang minyak pengasihan digabungkan dengan barangan alam raib dan juga alam nyata memang wujud. Ini adalah barangnya. Tapi kalau sekiranya ada yang ingin barangan tersebut, maharnya memang keras. Ia menghampiri, kalau siapa yang berhajat benar-benar, mahar saya berikan adalah mahar $500. Kerana barangan-barangan di sini adalah memang asli dan peringkat keampuhannya lah. Memang saya izinkan anda kalau bagi yang berhajat untuk mendeteksi, menerawang, bagi yang arif tidak masalah. Okey. So ini juga adalah dipanggil minyak bulu perindu, tetapi dengan ramuan yang berbeza. Okey. So ini adalah untuk pengasihan. Okey, untuk kita bekerja. Pengasihan bukan untuk mencari jodoh tapi pengasihan juga untuk bagi sesiapa yang berinteraksi dalam segi kerja ataupun dalam segi alam rumah tangga, teman-teman sekeliling. Ini adalah untuk memudahkan seseorang itu untuk berinteraksi ataupun jumpa klien. Okey. Ia macam gini kadang-kadang. Dia datang, dia punya goyang-goyang.
Okey, dan juga tidak lupa juga kepada cincin cincin tersebut ini adalah salah satu cincin okey untuk membuat seseorang tu keberanian. Tadi dia cakap saya ketawa kan. Hari ni saya cakap dia pula ketawa. Okey. Anda boleh nampak macam inilah gayanya. Kan? Cincin semua. Okey. So ini adalah salah satu cincin yang dipanggil yang telah dibuat pengisian sebagai untuk membuat seseorang terpenggerun supaya untuk menundukkan seseorang Penggerun. Ha? Penggerun. Menggerun apa penggerun? Penggerun minta maaf. Penggerun. Okay. So ini adalah salah satu dipanggil penggerun dan ia juga dapat memberi semangat ataupun dipanggil keberanian kepada seseorang. Kan? So KPA yang ingin kongsikan ada apa-apa dari segi bab geliga, macam mana kita nak tahu geliga itu adalah geliga asli? Apakah warna geliga dan adakah ia daripada hazanah alam raib atau sebagainya? Geliga adalah daripada macam-macam lah. Ada delima ataupun lipan ataupun semut yang kirakan geliga ni tajuk dia ni daripada datuk nenek moyang kita sampai ke hari ini. Daripada tajuk dia Jadi sampai ke hari ini jadi benda ni adalah apa yang kita memiliki sebuah geliga tu, apa yang diceritakan tentang dulu dengan sekarang memang betul. Adakah masih wujud? Adakah geliga tu masih wujud lagi? Geliga masih wujud. Ya. Geliga seperti apa yang KPA yang sering nampak ataupun kalau pengalaman awak lah KPA yang? Okey, pengalaman yang saya selalu nampak adalah geliga semut dan juga dipanggilkan buntak semut dan geliga lipan ataupun dipanggilkan buntak lipan. Jadi geliga tu yang selalu saya nampak. Okey. So KPA yang saya nak tanya, apakah perbezaan di antara buntat dan juga geliga? Geliga tu nama dia sedap sikit lah, geliga. Kalau buntat tu dia macam buntat, tak sedap. Okey. Boleh tak kalau saya panggilkan dia sebagai buntat lipan? Boleh juga. Geliga kelapa? Geliga kelapa, buntat kelapa pun boleh juga. Okey. So macam mana pendapat KPA? KPA dalam segi geliga. Okay, geliga lipan yang saya ada ni sekarang adalah geliga lipan. Awak boleh nampak nampak Boleh dekat sikit kan? Berwarna merah. Nampak tak? Pasal mungkin boleh nampak dalam ni. Nampak? Okey, dia ada dua KPA kan? Apa yang Dia saya ada dua. Ialah jantan satu, betina satu. geliga jantan satu, betina satu. Ya. Okey. Dan saya satukan dengan akar bahar dengan bulu perindu. Okey. So, boleh saya tahu KPA yang awak memiliki barang tersebut daripada mana? Daripada turun-temurun ke? Okey, geliga ni Awak boleh bagi kongsikan kat sini? okey, geliga ni kirakan saya mendapatkan di tempat di satu tempat yang saya suka jalan tempat yang kata orang hutan kecil lah, hutan kecil. Jadi geliga ni pada masa tu yang saya mimpi tu kan, yang saya jalan dengan alam nyata tu betul-betul terjadi. Yang mimpi tu terjadi, yang alam nyata tu terjadi sama seperti apa yang saya jalan. Jadi saya nampak geliga tu betul-betul tempat yang saya mimpi tu memang jadi nyata, benda tu memang ada kat situ. Jadi dari situ saya dapat dua lah. Awak dapat geliga tersebut daripada mana? Daripada tanah ke? Melalui macam mana awak dapat memiliki? Tanah. Dia ada orang kata apa, memberitahu ke? Ataupun Dia memberitahu saya, dia memberitahu saya dulu
yang saya mimpi lah. Saya mimpi yang saya berjalan kat dalam hutan kecil ni bertemu dengan bintang lipan ataupun geli-gelipan. Jadi bila ke alam nyata tu, saya jalan tu, saya teringat balik, ini macam aku pernah mimpi, aku jalan ni macam sama ke. Jadi bila jalan tu, bila berjumpa benda tu sama apa yang saya mimpi tu, sama seperti. Oh, jumpa di mana? Di tanah ke? Di tanah, di tanah. Tempat sama lah awak. Dia Dia apa? Dia muncul ke apa macam mana? Dia betul-betul dekat tanah tu. Di tanah tu ada satu lubang kecil lah, ataupun batu tu, dia batu. Sini tanah. Jadi batu tu macam lokok, macam ada lubang. Jadi dia betul-betul dekat tepi celah lubang tu lah. Jadi bila kita jalan, kita nampak dia punya sinaran dia, reflection dia. Okey. Jadi pada situ saya ambil. Bila saya ambil tu, saya tengok ada 3 ekor lipan yang bawah kaki saya tu, 2 ekor kecil, 1 ekor besar. Jadi saya cakap, jadi saya pun kurang pasti adakah itu geli-geli lipan kan. Jadi saya bawa balik lah. Saya bawa balik dan saya memberitahu kepada orang tua saya adakah ini geli-geli lipan. Apabila kita test dia, saya letakkan dia ke dalam botol. Jarang seperti ni, tak ada minyak just kosong botol botol tu kosong. Jadi saya letak dekat geli minyak tu, geli lipan tu, saya letak dekat tepi batu tu. Tapi memang ada lipan keliling kat situ, saya letak. Jadi lipan tu seolah-olah dia datang, dia keliling tu botol. Seperti yang dia kepung geliga ni, dia tak mau kasih saya ambil geliga tu. Oh, okey. Jadi kita boleh tahu keaslian dia kepung 2 geliga sekali ke? 2 geliga sekali dia kepung. Okey, macam mana awak dapat memastikan geliga itu adalah daripada geliga lipan? Melalui awak pernah, kerana ramai yang mengatakan geliga itu boleh tembus pandang, boleh kena nombor. So macam mana penjelasan KPA kan? Okey, so far saya tak pernah try. Tapi saya try sekali lah. Itu pun diorang cakap boleh buat judi kan. Tapi saya tak tikam. Saya tak buat. Kita nak tahu lah kepastian ke? Jadi memang benda tu bila saya letak di atas kertas jadi kertas tu menjadi macam tanda betul-betul bentuk seperti number. Nombor dia 4 nombor tu. Yang lain pun ada, cuma 2, 3 kan, tak lengkap. Yang ini 4. Jadi 4D lah, 4D macam itu 4D. Tapi saya tak tikam. Benda tu jadi. So KPA ada orang kata gunakan geliga ini boleh menghidupkan ataupun menghadirkan nombor-nombor ekor ataupun 4D yang pernah saya dengar dulu. Pernah ada orang-orang lama ataupun teman-teman yang memiliki geliga adakah benar geliga tersebut boleh mengeluarkan digit ataupun dipanggil number? Okey, bintang lipan ni dia ada banyak grade. Dia ada grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. Jadi banyak grade tu, yang ada grade tembus pandang, yang ada grade kebal, yang ada grade inilah perjudian, yang ada grade pengasih, yang ada grade pula penyindir. Dia banyak grade lah. Okey. Mengenai warna kepada geliga tersebut, adakah warna je cuma warna kemerah-merahan ataupun ia juga ada warna yang selainnya? Okey, apa yang pengalaman saya lah lipan ni dia banyak buntat dia. Yang ada cakap pada kepala, yang ada cakap pada mulut, yang ada cakap pada buntut dia. Jadi yang buntut dia tu kalau putih, buntat tu kalau putih. Jadi kalau pada kepala dia seperti kalau hitam ataupun macam kelabu sikit dia hitam. Tapi dia kelabu sikit lah. Kalau pada mulut dia ada 2 color. Merah dengan coklat. Dia coklat Ferrero-Rocher lah Coklat Ferrero-Rocher. Okey, selain daripada tu, so warna dia merah lagi. Merah, kelabu, hitam, hitam,
Putih, putih, coklat. coklat. Okey. So semua KPA kan dalam banyak-banyak warna geliga ni mana yang paling yang Terbaik. grade one lah yang terbaik? Yang terbaik adalah daripada mulut dia lah. Kerana mulut dia yang membawa apa ni? Mulut dengan kepala dia. Kenapa mula dengan kepala? Kerana kepala tu Dia, dah, dia berfikir ke? mungkin lah dia pakai macam crown gitu. Oh. Ah. Okay, kalau mulut kenapa? Mulut dia tengah, Bising dia ke? mungkin dia tengah berzikir kan, datang ni berzikir tau. Jadi dia berzikir dengan rasa seperti pokok-pokok berzikir kan. Datang ni juga berzikir dengan nama Allah. Jadi mungkin pada situ dia telah proses menjadi satu benda yang unik, energi. Kalau yang pada puntat daripada tempat buntut dia tu bukan, lebih janganlah. Macam mana kita nak tahu warna yang di bahagian belakang tu? Warna di bahagian belakang warna apa? Putih. Putih. Okay. Selain daripada tu, ada yang ingin kongsikan selain daripada geliga, bab muntat, dan apa yang pernah awak lalui waktu barang-barangan yang mengenai alam raib ataupun hazanah yang pernah awak memiliki? KPA yang silakan. Alam gaib yang satu kali pernah adalah batu serai. Batu serai yang saya miliki adalah membuatkan satu energi yang berlainan, iaitu batu serai tu berkala purple, ungu. Bila saya pakai, memang orang pandang saya memang suka dengan saya. Tapi sayangnya batu serai tu hilang, tak tahu kat mana pergi. Oh, okey. Tapi kalau untuk pengetahuan anda, kalau pengalaman saya, batu serai ni dia diwujud di akar Serai. So ia juga perlu tirakat yang seperti saya katakan, yang ia juga kadang-kadang dapat memberi alamat kan, majoriti tempat situ yang selalu kewujudan yang dipanggil batu serai. So bagi saya ada satu batu serai. Tapi macam mana, adakah betul orang kata batu serai ia cuma melekat di cermin? Kalau ada juga original, tapi kadang-kadang pengalaman saya KPA kan, ada juga teman yang memiliki batu serai daripada alam sebelah, iaitu alam gaib, tetapi tidak melekat kepada cermin. Macam mana huraian KPA? Kerana apa yang saya dapat batu serai semuanya melekat cermin. Oh, semuanya Semuanya melekat cermin. Tak pernah pun ada tak melekat cermin. Kerana yang tak melekat cermin kita boleh tahu, kita boleh bakar batu tu. Mesti cair adalah plastik. Kalau cair adalah plastik. Plastik bercampur kimia kaca yang membuatkan benda itu cair. Itu adalah imitation mengenai batu serai. Kalau batu serai, kalau awak nak cari, adakah batu serai itu berpenghuni alam bunian, senang saja, pokok dia tinggi. Dia tinggilah, pokok dia tinggi, dan satu batang tu dia akan keluarkan satu bunga serai yang malam dia kembang. Malam dia kembang. Jadi Pagi dia kuncup ke? Pagi dia kembang sampai malam dia kembang. Okey. Selain daripada tu, itulah yang nak tahu, batu serai itu berpenghuni dengan bunian. dia majoriti batu tersebut memang dihuni oleh alam bunian ke? Dalam bunian. Okey. So, apakah khasiat kepada batu serai bagi pendapat KPA? Batu serai adalah penghasil yang luar biasa, yang energi dia luar biasa, yang boleh siapa yang tak handsome pun boleh pakai menjadi handsome. Orang pandang pun menjadi handsome. Oh, kalau macam pakai tu menjadi handsome. Macam Dalam orang sikit. tu nampak
macam suka lah, suka. Oh, suka ya. Macam dia ada daya tarikan dalam segi memikat ke? Bukan memikat lah, dia macam membuatkan orang tu suka kepada awak, suka berbual. Macam bukan pemikat lain. Pemikat seperti colik, itu pemikat. Oh, itu memikat. Kalau colik tu memikat. Kalau saya bercolik tu, itu adalah pengasih lah. Okay. So, selain daripada itu ada macam KPI yang saya tengok selalu awak pakai cincin ni, awak tak ada nak maharkan ke? Oh, tak boleh. Ha? Kenapa? Ini pemberian orang. Pemberian siapa KPI? Pemberian orang yang saya hormat, saya akan simpan buat selama-lamanya. Oh, pemberian apa? Boleh kongsikan? Pemberian lah. Pemberian dihadiahkan oleh seseorang dan saya akan simpan buat selama-lamanya. Oh, boleh saya tahu siapa nama dia? Tak boleh. Itu adalah rahsia saya dan saya menjagakan maruahnya dan menjagakan dia kerana dia orang tua bagi saya hormat dia kerana ada pangkat datuk lah. Kalau cincin tu apa yang KPI yang selalu pakai? Ini adalah besi kuning. Adakah daripada alam raya ke apa ke? Tak. Ini adalah besi kuning Kursai ini yang saya dapat. Besi kuning Kursai ini. Yang saya dapat dia pure daripada Arab. Okey, apakah khasiatnya? Khasiatnya ialah macam saya paranormal, dia boleh sedut energi Menggunakan besi? besi Kursai. Dia boleh sedut energi ataupun sedut angin macam vacuum. Jadi kebanyakan paranormal suka pakai kerana dia boleh sedut energi ataupun dia boleh tepis energi yang negatif dan memiliki energi yang positif. Dia boleh kumpulkan energi tu menjadikan satu aura tu yang semula jadi. Okey, tapi majoriti orang mengatakan besi kuning tu adalah lebih kepada kekebalan. Apakah benar pendapat KPI kan mengatakan? Okay, besi kuning adalah, jangan salah faham besi kuning macam-macam. Macam-macam. Besi kuning adalah besi kuning. Kalau besi kuning. Apa perbezaan besi kuning? Besi kuning the W, yang besi kuning the B. Jadi different dia lain. Okey. Cuma besi kuning itu adalah seperti besi kuning adalah campuran perak dan besi kuning. Campuran perak dengan Kursai ini bersatu menjadikan besi kuning. Kalau besi kuning, kalau nak pure, dia bukan kuning, dia berkala hitam. Dia tidak boleh bawa sembarang. Dia pun kita tak boleh pegang besi. Besi tu akan pecah ataupun kita pegang besi tu akan patah. Itu kalau yang original lah. Dia kecil tak boleh dinampak. Kalau besi kuning original lah. Seperti keris hang tua, besi kuning tu adalah daripada keris hang tua tu dinamakan keris Tamingsari. Keris Tamingsari tu berasal daripada Indonesia. Jadi mereka membuatkan besi logam tu bercampur dengan besi kuning yang original yang berkebalan, menjadikan satu energi kekebalan yang 100% lah, atau orang kekebalan yang tak boleh pakai peluru pun tak load, pakai bom pun tak load. Oh, okey. So, KPI yang pernah tak macam ternampak barangan alam dunia ke ataupun alam gaib, cincin ataupun secara peribadi KPI yang saya mendapatkan batu kaca alam. Batu kaca alam. batu kaca yang Kaca alam. Kaca alam. Batu kaca alam tu memang dimiliki oleh benda gaib. Macam seperti kita ada diamond, ruby, macam batu akik kan. Mereka pun ada. Mereka ni selalunya mereka pakai adalah batu kaca alam. Saya pernah benda ni terjadi di tempat makam. Apabila adik saya tegur, yang dia nampak ada satu batu lah. Dia cakap ada batu permata kat situ.
Jadi bila saya angkat batu permata tu, batu yang batu biasa batu biasa yang ada kat bawah yang kalau putih tu bertukar menjadi batu kaca alam. Kerana saya dapat alamat adalah ada seorang orang tua penjaga di tempat makam tu, dia berajak ajak saya bersilat dengan 5 muridnya, dan dia memberitahu saya kalau saya boleh kalahkan 5 murid dia, dia akan kasih saya hadiah lah. Jadi mimpi itu menjadikan satu tanda tanya. Jadi bila saya dah bergasak dalam mimpi itu, memang saya menang, dan orang tua tu bercakap dengan saya, awak akan dapat hadiah dan tunggulah dan harap bersabar, dia cakap itu. Dia tak cakap tunggu di episod akan datang, bukan. Jadi dia suruh saya pergi ke makam. Jadi besoknya saya pergi ke makam. Yang makam nama saya tak Di kawasan mana KPN saya makam? tak akan beritahu makam itu kerana demi menjaga respect lah tu tempat. Saya tak akan beritahu makam tu kerana saya tak nak orang lain mengisi tempat tu, kerana makam tu adalah makam orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh. Okey, Jadi, adakah tempat makan tersebut boleh mendapatkan barang-barang khazanah alam gaib KPN? Mungkin boleh kalau ada niat yang baik lah. Kalau ada niat yang tak baik, tak dapat lah. Sebab tu saya tak akan beritahu di manakah makam yang saya dapat. Kerana makam tu, bagi saya hormat makam tu kerana orangnya adalah orang yang soleh. Kerana memang ada darjat orang tu. Sebab tu saya hormat tempat tu, kerana itu yang saya dapat hadiah daripada apa yang dalam mimpi itu. Kira-kira saya pergi ke dimensi lain Jadi kebetulan apa yang saya dapat tu memang batu permata tu, bila saya tarik satu tu, batu yang lain bertukar menjadi batu permata sampai adik saya nak lari. Saya tarik adik saya, dia dah takut, cakap jangan lari. Ambil. Saya ambil batu kaca alam tu banyak. Saya ambil. Saya tak kira. Tapi adik saya cakap tak nak ambil lagi. Dia cakap dah cukup, jangan tamak. Jadi saya dah ambil. Saya bawa balik. Saya bertanya kepada orang tua saya, dan orang tua saya tanya kepada gurunya, dan gurunya bercakap kalau kau orang yang baik, kau telah mengumpul 33 batu. Kalau ikut 33 tasbih, dia cakap. Jadi bila saya dah dah sampai rumahnya, saya tak tahulah saya berapa yang batu kaca alam tu saya ambil. Jadi betul-betul kita kira balik adalah 33 batu. Itu yang kirakan aneh dia, dan amat unik. Okey, KPN. Ada tak barang batu tersebut bersama awak sekarang? Tak ada. Saya simpan di tempat rumah orang tua saya dan menjaganya, dan menjaganya. Okey. So selain itu ada ingin kongsikan mengenai khazanah alam gaib KPN? Khazanah alam gaib. Saya ada mempunyai satu buntat air. Buntat air guli. Macam guli macam guli. Dia ada buntat air. Bila dia letak dalam air, dia tak hilang. Dia tak hilang. Yang tahu Jadi dia hilang. Jadi bila kita tarik, dia ada. Jadi itu saya dapat daripada kawasan. Dia buntat air ke ataupun geli gembun? Dia gila gembun lah. Gila gembun lah. Kita ada panggilkan buntat air juga lah. Okey. Jadi saya dah mendapat tu tempat di kawasan Bukit Timah. Kawasan Bukit Timah. Lepas tu saya bekerja hantar barang. Jadi saya relax isap rokok lah. Saya relax isap rokok. Lepas tu pula tempat yang saya relax tu memang lepas hujan tempat lepas hujan ni
Jadi ada air lah menitis kan dekat ada satu pokok dipanggilkan pokok buluh, anak buluh lah, pokok anak buluh. Okey. Jadi saya isap rokok kat situ. Sekali memang rasalah kaki tu ada air menitis kan daripada pohon-pohon tersebut. Jadi bila ada satu kali ni ada satu besar punya jatuh, menitis besar punya jatuh. Kita betul dekat ibu kaki saya. Punyalah sakit kena tulang ibu kaki kan. Punyalah sakit. Jadi aduh kan. Kali saya tengok apa benda ni kan. Takkan air begini punya keras kan. Kali saya macam apa ni kata orang tak tendang lah macam congkil gitu kan pakai kaki. Tersepak benda, lah sikit. macam benda tu teruling tu. Takkan air macam goli kan. Jadi saya ambil lah, ini macam aja kan. Sekali saya tak puas hati kan. Saya pergi kebetulan kat tempat situ pula ada satu kedai yang ada air apa tu? Air yang macam picit tu Fanta Grape. air yang picit tu, mineral tu. Oh, okey okey sir. Okay. Ha? Jadi saya picit air tu, saya letak kat batu tu. Buntat tu kat dalam tu. Betul lah, dia bilang lah. Tu saya dah tahulah ini adalah apa ni geli gembun ataupun buntat embun, buntat air lah orang panggil. Jadi tu. Jadi itu saya dapat satu. Jadi keesok ataupun lusanya lah gitu. Saya mendapatkan lagi 6. Oh, 6 Jadi contohnya 7. Dekat sama tempat ke? Sama tempat juga. Oh, so macam mana awak menjaganya barang-barang alam gaib? Saya menjaganya, saya berikan kepada orang tua saya lah untuk menjaganya. Okey. Dan Okey. saya kasih pada isteri saya satu. Isteri saya tengah pegang. Alhamdulillah. Kerana buntat air ni adalah pemberi orang murah rezeki kan, yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sesuatu tu menjadi energi yang kata orang energi rezeki. Jadi sebab tu Allah menolong seseorang tu melalui seseorang ataupun melalui barang ataupun melalui binatang pun kadang pun boleh. Jadi dari situ. Okey, KPA yang saya nak tanya. Awak boleh kongsikan sikit mengenai dipanggil akas serai ni yang pernah awak alami dulu? Batu serai dah jadi. Bukan yang khasiat kepada batu serai, perbezaan batu serai dengan akas serai dia punya khasiatnya berbeza kan? Okey, akas serai ialah pengasih juga. Oh, pengasih juga. Cuba bagaimana dengan energi tersebut? Adakah sama ataupun berbeza KPA? Okey, kalau batu dia dah menjadikan satu macam muncul benda tu macam Hadir. benda tu macam mana nak cakap macam awak nampak cincin ni kan, awak nampak jadi macam gitu lah. Batu tu membuatkan awak nampak muka saya ni handsome macam gitu. Jadi kalau yang ini Lagi bila handsome. awak bukan lagi handsome, bila awak pakai tu, bila awak bersuara tu menjadikan Melunakkan. melunak. Jadi yang cincin tu adalah appearance lah. Oh. Jadi yang ini adalah apabila orang tak nampak appearance, cuma bila orang berbual aja orang dah suka. Inilah keajaiban. Okey. So macam mana? Perlukah kita letak minyak ke apa ke? Dan ini adalah Memang dipanggil khas untuk minyak lah. Memang khas untuk kita mengisikan minyak dan minyak tu dan juga kita buat pengisian yang apa yang kita belajar pengisian yang memang mujarab dan banyak customer yang beli, alhamdulillah. Dan juga cincin-cincin kita yang seperti yang ini yang mahal yang ini yes. Cincin mana? Ini adalah salah satu siluman. Macan siluman. Ini adalah macam siluman, boleh ada bentuk Ini adalah salah satu dipanggil pemberian daripada alam sebelah yang tak disangka. Dan apabila waktu dalam dalam mimpi ternampak kewujudan macam penjaga tersebut, macam mana kita nak tahu? Itu adalah tergantung kepada ilmu yang telah
setiap individu mempelajari. Okey. So energi ni adalah apa yang saya lihat, ia lebih kepada penggerun sebenarnya. Ia juga adalah menguatkan semangat, keberanian, dan juga tidak lupa juga kalau bagi yang kasyaf, ia akan nampak penjaga kepada barang alam gaib tersebut. So yang pentingnya adalah cincin tersebut dia bukan penjaga dalam segi dalaman kami ataupun seseorang yang memakai, tapi ia hanya berada di luar kepada si pemakai untuk ini semua adalah sebagai ikhtiar. Ikhtiar, selainnya kita serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana alam gaib pun ciptaan Allah. Okey, so ini adalah dipanggil hazanah alam gaib yang telah diberi untuk dizahirkan di muka bumi ini. Dia sebenarnya dia datang daripada seperti bulat tapi setelah dicanai, setelah disempurnakan dan telah kami jaga So energi makin, alhamdulillah, makin orang kata makin menyelah, dapat merasai. Nanti insya-Allah satu hari nanti saya akan memakai cincin-cincin tersebut, ataupun akan menyuruh fans yang bersama KPA untuk mengadakan uji nyali untuk memakai cincin tersebut sebagai demonstration bagaimana selepas memakai cincin tersebut, apakah anda rasa dan apa bezanya, ataupun sebelum anda memakai apakah anda rasa. Ia akan terjawab apabila fans ataupun followers akan mengikuti KPA sewaktu mengadakan ekspedisi ataupun dipanggil uji nyali. Okay. So KPA kan, kalau pandangan KPA ni mengenai bulu perindu dan sebagainya macam mana? Dan apakah fungsinya dan bagaimana untuk menggerakkannya? Bulu perindu adalah pelembut. Dia pelembut segala-galanya. Macam lembut gitu ke? Jadi pelembutnya ialah membuatkan dia menjadi pengasih. Sebab tu apabila kita, ada orang kata apabila pakai bulu perindu ni ataupun disedipkan di tepi gusi, suara akan menjadi sedap. Okey. Apabila kita memakai dan membuatkan satu minyak ni, apabila orang itu kalau berbual dengan kita, orang tu tengok kita tu berbual dengan lemah lembut, dengan yang sopan. Oh, pakai ni untuk jadi dia untuk lemah lembut dan sopan juga ke? Dia menjadi pelembut. Pelembut Hati yang keras menjadi pelembut. So berarti kalau untuk pihak perempuan dan lelaki, apabila memakainya, hati seseorang itu boleh jadi daripada keras boleh jadi lembut ke? Bukan masuk lembut yang gini, bukan. Dia lembut adalah apabila berkata tu tidak kasar. Daripada suara salin boleh tukar jadi daripada suara yang lembut macam. Dia suara yang besar menjadi suara yang kecil pun ada. Tapi tak adalah gitu. Macam saya kalau pakai, kalau saya letak kat tepi gusi nanti kalau saya nyanyi, suara saya bertukar Nurdin Ahmad. Okey, saudara Abdullah Freeman dia mengatakan suara anda boleh dekatkan mic tak? Friend, dia tak dengar suara anda. Okay. So ulangkan lagi sekali. Benda ni pelembut lah. Okay, dekatkan mic sikit lah. Pelembut. Bila dia pelembut, apa yang kita pakai adalah lembut segala-galanya. So macam mana energi macam mana? Adakah energi kuat ke, bersifatnya dari kekuatan energi macam mana KPA kan? Cuba boleh terangkan. Kekuatan energi itu itulah pelembut. Okey. Apa pandangan KPA kan mengenai minyak yang telah saya beritahu tadi? Pandangan KPA, because saya dengan KPA kan memang sama, tetapi kita berguru berbeza dan pendapat pun kadang-kadang kita bertukar pendapat kan. Maka itu setiap orang ada berbeza pendapat, tapi kita boleh orang kata pendapat awak macam mana, pendapat macam mana. So macam mana KPA yang pendapat mengenai minyak tersebut yang dipanggil minyak pengasih
dan juga barangan melalui khazanah alam raib. Bagaimana KPI? Silakan. Okey, seperti beradaan kita ni merupakan satu minyak yang benda yang ada aura dan energi. Setelah saya pakai memang adalah 100% energi dia. Kerana dia daripada mani gajah, daripada bulu perindu, bunga serai. Jadi benda ni bercampur menjadikan satu energi yang orang energi yang compact lah. Energi yang compact menjadikan kita ni bersemangat. Okey, lagi. Ya, bersemangat. Okey, ia juga salah satu untuk memancarkan aura untuk lebih kepada bersifat positif. Kadang-kadang kerana apa? Kadang-kadang kita ni kadang stres, orang kata dalam segi pressure, dalam segi tekanan. So ini minyak tersebut adalah salah satu ikhtiar. Minyak ini adalah salah satu dipanggil ikhtiar untuk memberi semangat, memberi keharmonian, menyegarkan secara rohani. Itu adalah salah satu dipanggil minyak yang telah dibuat pengisian kepada, dan apakah hajat dan tujuan apabila anda memakai minyak tersebut sebenarnya. So maka itu bagi yang baru masuk, saya ucapkan Assalamualaikum, dan anda pun juga yang arif boleh melihat, saya izinkan untuk mendeteksi energi-energi tersebut. Bagi yang arif mengenai barangan-barangan, bagi yang arif dalam segi scanning, saya izinkan untuk anda melihat barangan-barangan ciptaan Allah. Okey, sama ada ia daripada alam yang nyata ataupun juga alam secara tidak nampak, iaitu alam gaib. Okey, so KPI yang mengenai, kalau macam ini pandangan KPI macam mana? Boleh beri jelasan mengenai semangat ni adalah dipanggil satu junjung dirajat. Okey, Chris ni junjung dirajat Chris, ini. Cincin ini junjung dirajat ni, kalau saya pakai, saya memang dapat feel lah. Dia punya aura tu, energi tu memang luar biasa. Memang luar biasa. Dan pengisian pun sudah dibuatkan. Jadi kalau siapa yang berhajat, kan memang saya pernah testing untuk jalan di luar, dan orang suka suka dengan kita dengan secara peramah. Memang best lah. Kalau siapa yang berhajat akan maharkan. Okey, kalau yang benar-benar berhajat ataupun ingin merasai energi yang telah diolahkan ataupun secara alami, okey, India punya mahar adalah saya berikan sebanyak $40. Tidak ada kenaikan dan tidak ada kerendahan. Okey. Ni nampak Maksudnya adalah maharnya adalah $40 bagi yang berhajat. Okey, ingat saudara, ia tidak ada paksaan. Okey, yang penting pengisian telah dilaksanakan dan juga anda juga dapat merasai secara alami yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini pandangan saya yang jahil. Begitu juga dengan KPI yang kita boleh berkongsi. Okey, kalau pendapat anda macam mana ataupun soalan, insya-Allah dapat kita menjawab apa yang kami memahami, insya-Allah. Okey. So mengenai adakah benar KPI tanpa barang, saya nak tanya tanpa barang boleh tak kita buat pengisian dalam segi pengasih, penggerun, pendinding tanpa menggunakan barang-barang? boleh. Seperti mana? Macam mana? Adakah kita inginkan sesuatu barang pengasihan
perlu ada barangan daripada alam gaib ataupun alam Zikir nyata diri. untuk membuat minyak. Adakah kita nak membuat minyak tanpa barang, tak boleh kita buat minyak yang dipanggil pengasihan. Tanpa barang. Tanpa barang kita nak buat minyak pengasihan, boleh tak? Tanpa menggunakan bahan-bahan, cuma minyak saja dengan botol. Boleh. Okey, seperti mana awak boleh KPI yang boleh huraikan? Boleh. Cuma boleh minyak kita boleh buat pengisian. Cuma dia aura dia sekejap je. Warna sejak Aura. aura ni. Bukan ruah. Aura dia sekejap saja. Aura. Aura dia sekejap saja. Jadi memang ada pengisian, tapi nak selalu pakai kan. Jadi kalau benda ni, kalau seperti sudah ada bulu perindu, sudah ada bulu perindu dengan mani gajah ataupun akabah ataupun yang dibuatkan di sini. Kalau yang ini kita pakai letak dalam 3 hari sekali. Jadi kalau minyak yang kosong kita boleh buat pengisian, cuma nak hari-hari. Hari-hari Okey. So selain daripada ni, ada tak macam kalau ada minyak-minyak unsur-unsur yang dalam segi yang tak baik, seperti aura negatif minyak? Adakah minyak dagu yang kita kenali dulu oleh orang terdahulu mengenai minyak dagu, minyak senyonyo, adakah sama dengan permainan yang ada di atas ni, atau ia cenderung kepada apa? Okey, kalau boleh janganlah beli-beli minyak dagu atau minyak senyonyong, kerana dia melibatkan syirik dan melibatkan awak boleh terjerumus ke jalan syaitan. Okey, pause Okey, apa perbezaan minyak tersebut yang dikatakan syirik dan juga minyak yang di atas ni yang dikatakan tidak syirik? Apakah perbezaan? Okey, sebenarnya KPI? minyak ini kirakan bila kita sudah aura pokok pokok tu berzikir. Betul? Okey. Pokok tu berzikir. Jadi kita ambil daripada pokok tu menjadikan satu dia ada energi yang luar biasa, dan kita mengambilkan seperti bulu perindu, akabah ni semua kan. Dia memiliki satu energi yang lain dan kita akan membuatkan minyak kan. Jadi itu bukan membuatkan kita syirik kerana kita buatkan minyak. Jadi apabila kita memakai minyak tu wangi, betul tak? Okey. Jadi kita dah boleh mengingatkan Nabi kita. Pasal Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka memakai wangi-wangian. Jadi cerita pada minyak ni menjadi wangi, kita mengingatkan dia. Sebab tu kita boleh mengingatkan kepada Allah, bukan membuatkan disyirik. Kalau minyak dagu tu adalah daripada benda yang sudah mati, diorang diambilkan benda seperti macam barang-barang yang seperti apa KPI kan? yalah, orang mati dia ambil dagu tu kan, ada bukan menjadi minyak. Jadi benda tu tak bagus, betul tak? Jadi buat apa nak ambil aura daripada situ, orang yang sudah mati, dan kirakan aura sudah mati, awak ambil benda pula yang kotor, dan menjadi benda tu menjadi panas. Dan benda yang kotor ni adalah kesukaan syaitan, dan memang dah on the spot lah, dia ke jalan syaitan lah. Okey KPI mengenai yang minyak dagu yang orang mati tu, adakah minyak apa yang orang mati tu ada segi dalam untuk mengambilnya, dalam segi perlu aksiden ke, ataupun mati keadaan kejam ke, ataupun baru ada kematian ke? Apa yang saya tahu adalah daripada orang yang baru meninggal. Adakah perlu dalam segi kemalangan satu ke? hari? Ditanam 1 hari ataupun ditanam 2 hari itu. Okey, mayat tersebut perlu nak kena tengok ke dalam segi kemalangan ke, perkosa ke, mati keadaan Asalkan perkosa? ada dagu sudah. Asalkan ada dagu. Asalkan ada dagu Okey. sudah. So itu pandangan kepada KPA tapi kalau pandangan kepada saya, iaitu KPA minyak dagu tersebut
ia ada dia punya cerewetnya. Okey, cerewetnya dalam segi Dagu panjang. seperti Kan? seperti perempuan mati dibunuh, perempuan keadaan apa tu, mati tidak diterima bumi, so macam kemalangan ngeri, ia lebih kepada perempuan, bukan kaum Adam. So yang mayat tersebut akan dibangunkan dalam segi jam 12 lebih, dalam segi 12 jam 12 hingga ke 1 lah, perlu dibakar. Macam mana nak cara bakar? Ia ada cara yang dipanggil wafat lilin yang telah dibaca, dan diperlukan hadir jin-jin yang di sana, dan perlukan orang menjaga untuk elak daripada perhatian apa yang dilakukan, dan apabila berapa titikkah yang diperlukan, dan apakah perlu dicampurkan, dan apabila kita dibakar, bacaan mantra apa yang perlu dilaksanakan. Itu yang seperti yang saya diberitahu waktu saya mendalami dalam segi bab-bab minyak-minyak, pengasihan, minyak sakai dan sebagainya. Okey, dan apa perbezaan, apakah pantang larang kepada minyak dagu tersebut? Pantang larang banyak sebenarnya, kerana kita harus menyebut nama si mati tersebut untuk menghadiri. Bukan segi attraction ataupun daya memikat, tapi ia juga dapat membantu si pemakai untuk melaksanakan hajat dalam segi dalam secara peribadi, untuk menganiaya, untuk apa. Maka itu yang KPA yang mengatakan memang syirik. Okey, so perbezaan Bau dia, dia bau dia bukan, kalau diorang cakap minyak dagu tu bau wangi tu tipu. tipu Tipu. Betul-betul minyak dagu bau busuk. secara purenya memang bau busuk. Mungkin ia telah diolahkan Tak. KPA. Kalau ada olah kan, maknanya energi dia tak kuat lah, apa yang saya tahu lah. Mungkin maksud saya tu, mungkin ia telah diolahkan dengan minyak yang lain tertentu untuk disatukan. Tak. Dia kalau minyak dagu, dia akan membuatkan minyak dagu memang itu. Okey. Itu yang pernah Itu yang original lah. itu yang pendapat KPA dan juga pandangan saya lah. Pasal saya pernah kawan saya pernah dapat satu minyak dagu yang original, yang dia cakap pada saya, dia tanya pada saya, ni original ke tidak? Tapi dia cakap bau dia busuk. Tapi dia tak dapat penuh, dia cuma dapat suku ini. Dia beli daripada seorang orang tua yang jual-jual minyak. Dia cakap, kalau awak nak minyak special, saya boleh kasih minyak dagu. Dia cakap, kalau awak tak ada girlfriend lah. Jadi mentah air pula. Jadi kawan saya ni dia ni memang ada mata air, playboy. Dia pun capai lah itu minyak dagu tu. Apabila dia capai minyak dagu tu, dia datang kepada saya, aku capai minyak special, minyak dagu. Macam mau try dia. Tapi bau dia lain lah. Betul minyak dagu. Pasal kita pun ingat minyak dagu tu adalah macam minyak atar, minyak wangi. Okey. Kali rupa-rupanya memang minyak dagu tu memang pure. Memang kawan saya pakai, memang perempuan ikut dia. Saya pun terkejut. Oh. Dia pakai saya macam mana kalau minyak dagu? Kalau KPA. Saya pun tak nampak lah cara apa yang dia pakai. Jadi ketara sangat ke? Tak, dia tak tahulah dia gini. Dia gitu dia jalan. Tapi saya tak nampak, tak perasan sangat macam mana dia pakai, cara pakai dia. Jadi bila dia jalan tu, jadi dia dia jalan dekat dengan perempuan Perempuan tu senyum. Selalu yang perempuan yang 2-3 hari kita nampak perempuan tu memang ada satu, memang jarang senyum lah. Jadi kali ni dia senyum. Kawan saya bukannya handsome sangat, dia tak handsome sangat. Ya ke? Macam boleh dapat perempuan lawa kan. Jadi pada situlah saya yang handsome, saya tak dapat perempuan. Kenapa dia dapat kan? Jadi saya tengok tapi sekarang alhamdulillah kawan saya tu dah buang minyak dagu tu, kerana dia cakap ada pantalan kan KPA? Tak tahulah apa yang dibualkan dengan oleh orang tua tu kan yang menjualnya. Dengan harga lepas tu kita relax kat Johor lah, dengan harga RM150. RM150. Dengan dia
sikit gini lah. Dia sikit je. Jadi dia bawa tu, bila dia bawa tu sekarang dia dah buang, alhamdulillah. Dia cakap bila dia balik tu kan, mak dia, adik-beradik dia cakap, "Asal kau bau busuk ni?" Dia cakap, bau busuk? Cakap, "Mana ada bau busuk?" Dia cakap, "Kau pergi mandi." Bila dia mandi kan, dia sabun kan, malam dia nak makan lah kat dapur pun bau busuk lagi. Bau busuk juga Bau busuk juga. Jadi mak dia cakap, "Baju kau semua bau busuk. Kau tak cuci ke?" Dia cakap. "Mana cuci lah," dia cakap. Sekali besoknya dia mandi. Dia pakai spray minyak wangi. Sekejap je wangi hilang. Dia keluar, sampai dia jumpa kawan saya lagi satu. Kawan saya pun cakap, "Bau dah busuk lah," dia cakap. Tak Tapi boleh kalau angkat. yang si pemakai minyak dagu, dia tidak diganggu ke? Ataupun terlanggar pantang ke? Dia ataupun mula-mulanya itulah yang berbau busuk lah. Dia gangguan dia menjadi bau busuk kan. Jadi apabila dia nak buang benda tu minyak tu, dia nak buang minyak tu ke tempat, saya pun tak ingat lah kat mana dia cakap, pasal saya pun dah banyak cerita kan, dah serabut kepala otak saya ni. Okey. Jadi minyak dagu tu dia tak tahu lah dia buang kat mana. Habis bila dia balik, muka yang dia selalu yang dia letakkan minyak tu menjadi macam kudis. Oh, kudis dekat buti ke? Tak tahulah kudis lah. Saya pun tak jumpa dia lagi lah pasal minyak dagu kan. Saya tak jumpa dia lagi lah pasal saya dengan dia pun tak rapat sangat, cuma bual-bual kan, macam kawan-kawan biasa lah. Jadi bila dia kawan saya ceritakan bila dia jumpa dengan kawan saya yang pakai minyak dagu ni bila dia buang tu benda, jadi nampak seperti macam kudis kat muka yang dia pakai tu. Jadi seperti kudis tu seperti merebak. Merebak Merebak. Dia pergi doktor cakap, doktor pun tak tahu apa sakit kulit ke bukan. Jadi doktor kasih krim lah, kasi sakit kulit pun tak guna juga. Oh. Jadi Sebaliknya adalah ia berpunca daripada minyak dagu. Okay. Jadi pada situ dia dia jumpalah orang-orang yang kata orang pandai orang pandai kira-kan macam orang ustaz ataupun kiai-kiai yang pandai. Dia berjumpa dan kiai itu mengubatnya ataupun saya pun tak tahulah, saya dengar dia berubat dengan orang pandai itu je. Jadi dia berjumpa dengan orang pandai ni ubatkan dia. Mungkin dukun ke apa kan. Jadi sampai dia punya yang luka tu yang macam jadi macam kudis tu jadi yang luka tu baik dalam 4 bulan itu. Saya dengar 4 bulan sampai kalau betul pasal yang orang yang tukang ubat dia suruh dia sembahyang lah, jangan fikirkan macam gini kan, sudah stop, jangan jadi playboy lagi kan, tak bagus. Jadi mungkin pada situ dia insaf. Jadi dalam 4 bulan dia sudah baik dan alhamdulillah dia dah sembahyang sekarang, dah menjadi orang yang baik lah. So berarti kalau menggunakan minyak dagu tu ia boleh mendatangkan kudis apa? Saya pun tak tahulah apa efek dia. Mungkin pada situ lah. Ada Okay. juga yang saya dengar cerita dia seperti macam kena suih. Kena sui. Suih. Macam suah-sui ke morning ke? Yang satu dia suih, kena suih. Sui Apa yang dia kerja pun kalau dia dah buang benda tu kan, apa dia kerja macam kena suih, kena balasan lah kadang-kadang. Macam saya pun tak tahu lah. Tapi so far hantu yang dicakap pasal minyak dagu ni saya belum pernah dengar. Tapi kalau pendapat saya Pian apabila seseorang itu memakai minyak dagu dan apabila dicalit kepada seseorang, dan pasti seseorang itu akan jatuh cinta kan. Tapi apabila seseorang itu telah dirawat oleh orang-orang yang pakar, apabila seseorang itu telah dirawat oleh orang yang pakar,
Di sebaliknya benda tu akan kembali kepada si pemakai KPA. So dari situ benda ataupun sosok si mati tu akan kembali kepada si pemakai. Ini cerita benar. Benda tu akan berbalik kepada si pemakai dan menghantui dia. Walaupun ia tidak melanggar pantang dan sebagainya, kerana simpulan itu telah diubat. Simpulan itu telah diubat dan benda tu akan refleks balik kepada si pemakai tersebut. Tapi yang kawan saya tu kan, yang dia cakap dia sakit kudis kan, sakit kudis kan. Dia cakap dia selalu mimpi apa? Seorang gadis. Habis datang kat dia macam ambil kayu tajam tu nak cucuk dia. Dia mimpi dah banyak kali. Kayu tajam tu nak cucuk dia. Jadi dia mimpi yang kelakar-kelakar kan. Yang tersembur. Nah, saya takut itu macam cerita Singapura Langgar Todak. Jadi dari situ lah. So far hantu apa? Hantu minyak dagu ni saya belum pernah nampak. Okey. Tapi betul ke yang apa yang dipanggil minyak dagu ni ada barang juga daripada hazanah alam bunian ataupun Tak adalah. tidak Ada lamunan lah. Kan? tidak ada macam alam gaib ke tidak cuma ia menggunakan Kalau alam bunian dia dah bukan minyak dagu, dia minyak bahu. Tak pernah saya dengar minyak dagu daripada alam bunian. itu adalah mungkin minyak bahu lah kalau masuk. Minyak bahu. Okay. So Jangan ketawa guys. Jangan ketawa. okay, so Aku salah tengok ni. okay, KPA. So selain daripada minyak dagu, ada tak minyak lain seperti minyak senyonyong ke, Minyak lintah. minyak Tanjung Fakir ke? Minyak lintah tidak. Minyak lintah tak ada pantang. Itu digalakkan. Minyak senyonyong. Kenapa minyak tu digelarkan sebagai minyak senyonyong? Senyonyong. Dan dari manakah asal permulaan minyak senyonyong? Minyak senyonyong ni Senyonyong. memang saya tak faham minyak senyonyong tu. Kenapa dia senyonyong? Kerana dia selalu dinyonyok. Saya pernah saya pernah pergi satu tempat. Saya ikut orang ni pergi satu tempat seperti tak tahulah dukun ke berumur pun. Sebab tu saya masih muda lagi, remaja lagi kan. Jadi saya ikut orang ni. Bila dah sampai ke rumah tu, dia kasih satu minyak. Satu minyak tu kecil botol kecil. Tapi dulu punya botol dia tak pakai pusing tau. Dia pakai macam kot. Pakai cabut je. Macam kot macam bunyi gitu. Oh, tak tahu. Kecil je. Jadi minyak tu diikatkan benang, minyak tu berwarna macam gelap gelap seperti macam hitam merah, macam hitam oren gitu hitam merah. Saya tak tahulah. Jadi bila diikat dah gitu dengan kemenyan tu kat situ. Jadi dia gulung, dia keliling tu minyak. Berarti dia gulung ke dia keliling? Dia geling-geling, gelik-gelik. Dia pusing-pusing dekat kemenyan tu. Diputar lah gitu. Diputar, pusing. Selalu apakah yang bacaan yang selalu mereka Tak, saya pun tak dengar. Tak dengar. Dia saya pun tak tahu kita apa macam tengah forward aja. Dia punya begitu lah dia punya kan. Jadi saya pun tak tahu apa yang dia buat, apa yang dia baca. Dia pusing. Aku cium. Aku cium pula. Aku kasih pada kau untuk kau pakai. Ini adalah minyak senyonyong. Itu je saya dengar. Itulah minyak senyonyong. Okey, KPA awak ada any info atau mengenai apakah minyak senyonyong yang telah diisikan? Aku dah keras perut kira. Ayo. Macam mana? Apakah minyak senyonyong yang telah orang-orang yang terdahulu letak? Mungkin daripada minyak apa gitu, untuk dijadikan sebagai minyak senyonyong. Adakah perlu menggunakan jin? Tak tahu. Tak tahu. Saya tahu minyak senyonyong itu yang dia pusing-pusing. Itu minyak senyonyong. Oh.
itulah senyonyong dia. Betul, berarti yang pusing itu yang dipanggil minyak senyonyong lah. Dia ada macam mentera dia, kemungkinan dia pakai jin lah untuk membuatkan senyonyong tu menjadi senyonyong lah. Okey. Itu daripada KPA kan okay, so kalau dalam segi pandangan saya, orang terdahulu tidak pernah memanggil minyak pengasih. Orang terdahulu tidak pernah memanggil minyak aura ataupun minyak aura positif tetapi orang terdahulu beliau selalunya memanggil minyak senyonyong. Walaupun minyak itu adalah minyak aura positif, minyak pengasih, minyak apa kan, untuk memikat semua sama satu huruf satu perkataan, minyak senyonyong. Apa yang mereka tahu, minyak senyonyong itu adalah salah satu dipanggil minyak pengasih. Okey. Kalau zaman sekarang bukan cakap minyak senyonyong, minyak pengasih, minyak Tanjung Fakir, minyak King Tanjung Fakir, minyak Fitra, Palifor, macam-macam ada. khususnya untuk pengasih. Tetapi kalau orang terdahulu, dia tak kira apa minyak, first yang dia cakap ini adalah minyak senyonyong. Senyonyong tu adalah kata-kata yang terdahulu tetapi kata-kata sekarang yang sebenarnya adalah minyak pengasihan, minyak memikat, ada yang minyak minyak nur aura, minyak dan sebagainya. Banyak pecahan, banyak cabang, tapi minyak tetapi orang terdahulu mereka mengatakan satu nama aja, iaitu dipanggil minyak senyonyong. So KPN, pendapat KPN? Saya tahu minyak senyonyong ni, itu je. Okey, saya betul dan mengenai hazanah Tapi alam minyak pengasih memang saya pernah dengar lah pada tahun dulu lah. Minyak pengasih ada, memang saya pernah dengar minyak pengasih. Minyak pengasih dulu. Saya pernah dengar. Kalau minyak senyonyong memang saya pernah dengar. Kalau minyak Saya pernah dengar ni dua je, minyak senyonyong dengan minyak pengasih, itu je dua. Jadi saya dengar minyak senyonyong ni boleh kenakan orang. Kerana apa? Minyak senyonyong ini ia melibatkan jin. Betul. Okey. Minyak senyonyong ni ia adalah melibatkan jin, dan minyak pengasih ia adalah campuran dengan ramuan-ramuan semula jadi. Contohnya buluh perindu, akar cenuai, buluh tumpat, burung cenderawasih dan lain-lain. Itu dipanggil minyak pengasihan. Tetapi kalau minyak senyonyong, ia akan melibatkan jin dan syaitan. Okey, itu pendapat saya yang jahil lah. Okey. So selain daripada tu, KPN ada cerita ataupun pengalaman sebelum kita mengakhiri. Kita kasih dua lagi cerita lah sebelum masuk jam maghrib. So KPA ada apa-apa? Okey, sementara KPA yang lagi reload saya mencerita. Okey, apakah itu hazanah alam raib? Hazanah alam raib itu adalah barangan yang di mana kita tak nampak. Contohnya seperti harta karun. Harta karun pun juga ia adalah salah satu hazanah alam raib, kerana seperti yang dijaga oleh penjaga yang tidak nampak kan. Selain daripada harta karun, ia juga mempunyai seperti barang-barang yang tak nampak, seperti keris, seperti geliga, seperti batu-batu yang kepunyaan makhluk-makhluk di alam gaib sebenarnya. So macam mana kita nak memperolehi, ia adalah salah satu diberi untuk kita melaksanakan tirakat dalam segi solat hajat, mendapat alamat, dan juga macam mana kita nak mendapatkan. Kadang ada pertarungan di mana kita perlu bertahun dengan jin ataupun di penunggu sana KPA ni. So apabila kita bertarungan, alhamdulillah kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat kan. Kalau kita dapat, kadang-kadang teman kita ataupun orang lain yang kerasukan, dia menjadi KPA ni. So itu sama ada barang dalam segi mustika, dalam segi batu siluman, dan banyak lagi macam-macam. Ini pandangan saya yang jahil lah. Kalau KPA macam mana KPA? Okey, pesan saya
hindarilah benda-benda kadam yang tak elok ni. Jauhkan. Jauhkan kadam-kadam yang tak elok ni, halau dia keluar. Okey, halau dalam segi apa KPN? Dalam segi macam mana? Halau lah, aku dah tak suka kau pergi jalan. Aku dengan nama Allah, aku memakaikan 44 malaikat untuk menjagaku, untuk menggantikan kadam yang sesuai untukku. Itu caranya So KPA kan ada lagi cerita nak dikisahkan mengenai hazanah alam gaib, mengenai alamat seperti keris ataupun tunjukkan tempat di mana keberadaan, pernah diberi alamat tak, ataupun geliga ataupun dan sebagainya. Tentang alam gaib ni, Boleh mendekat situ. tentang alam gaib ni kan, kita ni jangan sampai kita percayakan benda tu 100% masuk ke jiwa tu. Jangan. Okay. Benda kalau yang tidak ada berkaitan ataupun dengan perjalanan Allah, jangan kita membuatkan dia masuk ke jiwa kita 100%, kerana ia boleh melibatkan kita sesat. Jadi kalau boleh, biarlah kita ingat ini adalah ciptaan Allah yang turun ke dunia untuk kita mengkaji. Jadi semuanya adalah dengan izin Allah. Itu sahaja. Okey, itu adalah dalam segi penjelasan penjelasan KPA. Okey, so saya mengakhiri segmen Hazanah Alam Gaib. So KPA ada akhir kata ingin disampaikan? Kalau ada siapa-siapa nak tambahan ke apa kan, insya-Allah lain kali kita akan buat tambahan sedikit lah. Kalau awak nak cerita komedi-komedi pun kita boleh ada tambahan sedikit lah. Kerana An ni mula dah start ketawa dulu. Ya ke? Dia yang start dulu ketawa. Jadi saya. Okey, so itu daripada akhir kata daripada KPA. Okey, daripada saya KPA Anhak, akhir kata adalah terima kasih bagi yang melihat secara live segmen Hazanah Alam Gaib. Apakah itu hazanah, dan telah dihuraikan oleh KPA dan juga saya. Okey, so tunggu episod seterusnya, ataupun anda inginkan kami menjelajah ke tempat-tempat yang angker, ataupun anda inginkan cerita-cerita yang seram. Okey, so segmen telah saya mempaparkan dalam segi jam berapa dan juga hari tersebut. So anda boleh like dan share semampu mungkin. Okey, untuk pengetahuan anda, kami adalah daripada pihak Kraton Paranormal Activity, dan kami juga ada investor kami iaitu Kurnia Private Limited Productions House. So anda boleh like dan share sebanyak mungkin. So akhir kata daripada saya, jangan pernah menyerah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih.